Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Irtanim hamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faragaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yasin, bermula daripada ayat yang pertama yang bermaksud ayuhai insan. Setengah mufassirin menjelaskan yang dimaksudkan dengan perkataan Yasin di dalam surah Yasin adalah merupakan seruan Allah kepada seluruh umat manusia. Ayuhai insan, ayuhai manusia. Dan setengah mufassirin pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan perkataan Yasin adalah merupakan satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah mufassirin pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan perkataan Yasin adalah ditujukan kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama bersependapat mengatakan yang dimaksudkan dengan perkataan Yasin di dalam surah Yasin adalah ditujukan kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana hubung kait ayat yang pertama dengan ayat yang berikutnya. Wal Qur'anil hakim, demi Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sebenar-benar seorang rasul, ala sirati mustaqim, atas jalan yang lurus benar. Tanzilal azizir rahim, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, semoga dapat kiranya kamu memberi peringatan kepada kaum-kaum yang telah lama bapa-bapa dan nenek-nenek moyang mereka tidak beri peringatan. Oleh kerana itu mereka lupa, mereka leka, mereka lalai. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadisnya, Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, rebutlah kamu 5 peluang, 5 keadaan, 5 suasana sebelum nanti berlaku 5 keadaan. Yang pertamanya waktu muda kamu sebelum sampai saat-saat waktu tuanya kamu. Yang keduanya waktu sihat kamu sebelum sampai saat-saat waktu sakitnya kamu. Yang ketiganya waktu lapang kamu sebelum sampai saat-saat waktu sibuknya kamu. Yang keempatnya waktu berada kamu sebelum sampai detik-detik, saat-saat waktu berhajatnya kamu. Dan yang kelima waktu hidup kamu sebelum sampai detik-detik, saat-saat kematian kamu. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis
Yang saya muliakan Tuan Haji Rosli bin Samad selaku pengurus silsilah Surau An-Nur, Farid Haji Rais. Yang saya muliakan Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, Encik Zaili bin Haji Saiman selaku ketua kampung. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala ruang dan peluang untuk sama-sama kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini bukan milik kita, dan bumi ini bukan milik mak ayah kita. Bumi ini bukan milik saudara mara kita, tetapi bumi ini adalah milik Allah. Kita diberi izin seketika menumpang hidup atas bumi Allah. Sampai masa dan ketikanya kita pasti akan meninggalkan bumi tempat kita menumpang. Perjalanan hidup kita di dunia ini tidak ubah seperti mana kita menaiki kereta api. Semakin jauh kereta api itu berjalan, dia menjadi semakin hampir ke destinasi yang nak dituju. Semakin jauh kereta api itu berjalan, bermakna bahan bakarnya menjadi semakin kurang, semakin berkurangan dan semakin berkurangan. Sebab itu kadang-kadang kita dengar Rasulullah mengatakan kepada kita, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ada kalanya Nabi mengatakan dunia ini ibarat ladang. Ladang yang kita miliki, tuan-tuan, seluas mana pun, kalau kita tidak bercocok, kalau kita tidak bertanam, mana mungkin kita akan dapat hasil daripadanya. Kadang-kadang yang kita cucuk, yang kita tanam itu pun belum tentu kita dapat hasil daripadanya. Dan ladang ini kadang-kadang kita bercocok dan kita bertanam, kita tuai masa hasilnya di dunia ni. Kita tanam durian, kita tanam rambutan, kita tanam manggis, insya-Allah hasilnya kita makan di dunia. Tetapi ada sebahagian yang kita tanam, kita tidak tuai hasilnya di dunia ini. Contohnya sembahyang kita, puasa kita, baca Al-Qurannya kita, duduk dalam majlis ilmunya kita. Ini adalah tanam-tanaman yang kita tak tuai masa hidup di dunia. InsyaAllah kita akan tuai hasilnya pada hari akhirat. Namun begitu, kadang-kadang dalam keadaan kita menanam tadi, kadang-kadang kita dapat hasil, kadang-kadang kita tidak mendapat hasil daripadanya. Maka sebegitulah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita usia. Ada dari kalangan kita yang usianya 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Itu adalah ibarat tanah-tanah yang dikurniakan kepada kita, masa yang cukup bernilai bagi kita. Namun apa maknanya masa yang panjang kalau kita tidak dapat memanfaatkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alil khair fa innahu miftahul jannah. Kadang-kadang Nabi kata dunia ini ibarat jambatan. Jambatan ni bila kita naik jambatan, suatu hari kita akan turun juga dari jambatan. Tak ada orang buat rumah atas jambatan. Dia naik, dia akan turun daripada jambatan. Dan bila diturun dari jambatan, lazimnya dia tidak akan kopik sekeping papan. Dia akan tinggalkan jambatan itu. Itulah yang difirmankan oleh Allah. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Demi sesungguhnya kata Allah, kamu tetap akan datang kepadaku pada hari kiamat, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah aku bagi masa hidup di dunia. Dan aku tidak melihat besertamu, kata Allah, penolong-penolong, pembantu-pembantu yang kamu anggap, kamu sifatkan mereka itu sekutu Allah dari kalangan kamu. Demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan di antara kamu dengan mereka, dan hilang lenyaplah dari kamu suatu yang kamu anggap
kamu sifatkan boleh memberi faedah, boleh memberi munafaat kepada diri kamu. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, ya bani Adam if'alil khair fa innahu miftahul jannah. Buatlah benda baik masa hidup di dunia, kerana kebaikan itu kata Allah akan menjadi kunci menarik menghalakan kamu ke syurga Allah Ta'ala. Daripada banyak yang kita tanam ini tuan-tuan, kita tidak tahu yang mana satu akan bertunas, yang mana satu akan bercambah. Sebab itu saya selalu gunakan istilah dalam masa Allah bagi lagi kita kesempatan menumpang hidup atas bumi Allah, buatlah amal baik seberapa banyak yang kita terdaya, seberapa banyak yang kita termampu. Kerana di antara banyak-banyak amal baik kita ini, kita tidak mengetahui yang mana satu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis ilmu. Saya teringat akan 4 pesanan Rasulullah dalam kitab himpunan hadis Qudsi Imam Al-Ghazali. Yang pertama kata Rasulullah, wahai sekian umat manusia, perbanyakkanlah perbekalan kamu, kerana sesungguhnya perjalanan kamu amat jauh, perjalanan kamu amat panjang, perjalanan kamu amat sukar. Kata Rasulullah, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'ah wal amru yauma idzil lillah. Kata Allah dalam surah Al-Infitar, hari kata Allah bila mana seorang sama sekali tidak akan berdaya upaya untuk menolong, untuk membantu orang lain. Perbanyakkanlah perbekalan kamu, kerana sesungguhnya perjalanan kamu amat jauh. Yang kedua kata Nabi, perhebatkanlah pergantungan kamu kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya kata Allah, lautan itu dalam. Dengan makna dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita pasti akan menempuhi banyak ujian demi ujian. Dalam hidup, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan hidup dan mati, kata Allah, bukan nak uji manusia ni siapa yang paling kaya, bukan nak uji siapa yang paling besar pangkat dia, tetapi siapa di antara kita ni yang ramai-ramai ni yang lebih baik amalan-amalannya. Maka kuat pergantungan kita kepada Tuhan. Yang ketiga pesan Rasulullah, wahai sekian umat manusia, perelokkanlah amal-amal kamu dari semasa ke semasa, dari semasa ke semasa elokkanlah amal kamu. Makin tua, makin tua, makin tua, makin tua, amal kita ni makin elok. Kerana kata Rasulullah, titian sirat itu amat halus. Titian sirat, Rasulullah berpesan, amat halus, sangat-sangat payah untuk kita lepas. Setiap manusia, sama ada dia orang ketua kampung, dia ustaz, jawatan kuasa masjid, dia menteri, dia sultan, dia agung, dia mesti lalu meniti titian sirat. Dan apabila dia meniti titian sirat, dia pasti akan ditanya dengan 7 persoalan yang besar. Kita tak kupah, itulah kalau kupahkan panjang. Di antaranya berkaitan dengan syahadah kita, berkaitan dengan sembahyang kita, puasa kita, wuduk kita, kezaliman kita kepada manusia. Kerana titian sirat tu amat halus. Yang keempat kata Nabi, ikhlaslah dalam kamu melakukan sesuatu amal. Bila buat amal ni kata Nabi, buatlah seikhlas-ikhlas yang mungkin, kerana kata Rasulullah, yang meneliti amal kamu ni amat teliti. Ada riak, ada wujud, ada takbur, maka segala amal itu waqadina ila amilu min amalin faja'alnahu aba'an manzurah. Kami jadikan amal yang mereka pandang baik, kata Allah, lalu terbuang sebegitu sahaja. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama tuan-tuan, saya ucapkan tahniah kepada pengurusan surau, dapat mengadakan majlis agak awal sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar semalam dalam khutbah jemaat pun menceritakan tentang sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membesarkan ataupun kita mengingat kembali, mengenang, mengimbau kembali sejarah hidup Rasulullah. Ini dia yang kita adakan majlis ilmu ni tuan-tuan.
Jangan lupa berniat beriktikaf. Saya selalu pesan dengan orang, kalau datang masjid, datang surau ni, pastikan dapat 5 benda. Orang tanya, apa dia ustaz? Yang pertama, pastikan dapat ilmu. Yang kedua, pastikan dapat pahala. Yang ketiga, pastikan dapat makan. Yang keempat, pasti dapat bungkus. Dan yang kelima, pastikan kalau boleh dapat duit kocik sikit. Alhamdulillah, ramailah. Pastikan. Paling tak ada, makan ada. Ilmu dapat tak? Entah. Apa yang ustaz cerita pagi tadi dalam kuliah subuh saya menyebutkan pepatah orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu kata apa? Belajar di saat usia kanak-kanak, dia kata ibarat melakar di atas batu. Tetapi belajar di usia tua ibarat melakar di atas air. Ada orang tanya, apa maksud belajar di usia kanak-kanak ibarat melakar di atas batu? Jawabnya, ingatan tu lama. Kita belajar tu sampai kita tua, insya-Allah ingat. Belajar di usia dewasa macam ni, habis aja kuliah ni sekarang, kena makan nasi ayam. Tadi ustaz cerita apa tak perasan. Apa pun tak ada lagi tuan-tuan. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat faham. Saya minta maaf agak lewat sikit tuan-tuan. Kat dunia ni tuan-tuan, kalau kita berjalan, kalau boleh nak cepat. Saya keluar tadi pukul 5 lebih. Niat nak sampai sebelum maghrib sampai sini. Kalau boleh nak cepat. Seronok. Kalau jalan ni setengah jam dah sampai, 20 minit dah sampai, alhamdulillah. Betul tak betul? Maka sebegitu juga nak sampai ke syurga, saya rasa tuan-tuan lagi nak cepat sampai ke syurga. Siapa nak lambat masuk syurga, angkat tangan. Tak nak. Semua nak cepat masuk syurga. Maka Nabi kata, Rasulullah kata, barang siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pusing tadi tuan-tuan terlepas. Tahu dah pusing betul tadi. Sampai masuk tu pergi Pait Karjo. Buka jaga Waze. Waze ni kan dia pakai bahasa Inggeris. Turn left, turn right, left, right, left, right. Lama-lama kita jadi confused. Left kiri ke kanan, kiri ke kanan. Akhirnya tak sampai. Macam itulah hidup. Allah kata, inna hadzal qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam. Kata Allah, sungguhnya Al-Quran ini merupakan petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling betul. Man ihtada fa innama yahtadu li nafsi. Maka kata Allah, siapa yang mengikut petunjuk, kebaikan itu untuk diri dia. Namun begitu, walaupun Quran merupakan petunjuk yang paling lurus, kalau kita tak faham, agak-agaknya kalau Waze tadi tak faham, Waze kata turn left, turn right, left, right, left, right, kita pening. Left di kiri ke kanan, kiri ke kanan. Lama-lama otak kita jadi serabut. Maka sebegitulah tuan-tuan berjalan dalam hidup kita ni. Kalau ada kitab Al-Quran, Nabi SAW kata, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Rasulullah, kamu takkan sesat selama-lamanya. Selama mana kamu tetap berpandu hidup, berpandukan kepada keduanya, iaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah rasulnya. Selagi mana kamu ikut ni, kata Allah, kata Nabi, kamu tak akan sesat. Sampai akhir hidup kita, Nabi dah tak adalah. Nabi dah tinggalkan kita. Sebab tadi dalam itu tuan-tuan, pagi tadi dalam kuliah subuh saya sebut kepada orang yang mengadakan majlis sambutan Maulidin Nabi. Walaupun ada orang kata ini bid'ah, saya kata ya, tapi dia bid'ah yang baik. Kalau nak ikut bid'ah yang besar, banyak lagi yang sesat-sesat tu, yang konsert tu orang tak bising. Dia bid'ah yang baik. Gegar bergangsa tu macam mana pandangan tuan-tuan? Bagus tak bagus? Tapi orang tak bising pula tuan-tuan. Ni kadang-kadang masyarakat kita tengok yang berlaku di Indonesia. Orang tengok bola 137 orang ke 157 orang ke mati tengok bola. Inilah yang berlaku pada hari ini. Namun begitu, saya kata, dalam suasana kita menyambut sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu mana kita? Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, Abu Talib ke, Abu Sufyan ke, Abu Bakar? Ni sembelih kambing berapa ekor?
Pengusi imam berapa ekor sembelih lembu? Kambing 3, lembu tak ada. Abu Jahal dikhabarkan ketika Rasulullah lahir, tuan-tuan, dia merupakan orang yang paling suka saat Nabi lahir. Dan tuan malam tadi saya cakap orang, Nabi datang bawa kepada kita ni apa? Projek tar jalan ke projek bangunan mewah? Nabi bawa agama, tuan-tuan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nanti kita cerita bab tu satu demi satu. Musyrik kata tadi sampai pukul 12.30. Saya pun penat hari ni, tuan-tuan. Besok sambung lagi ceramah, lusa sambung lagi ceramah, tapi tak apalah. Mana kita dan sekali-sekali datang takkan pukul 9 nak berhenti. Jalan pun dekat 2 jam. Balik pada soalan tadi. Abu Jahal saat Nabi lahir, tuan-tuan, dia menyembelih 100 ekor unta. Dia bebaskan ambo saya. Tuan-tuan, kalau dah ada unta, tuan-tuan nak tak agak-agaknya nak sembelih ekor lembu ni. Ni Maulid Nabi Ustaz, sembelih ekor lembu, bagi tak agak-agak? Payah tak? Boleh bagi tak agak? Abu Jahal saat Nabi lahir 100 ekor unta diserah. Dan diserahkan, dia kata dibebaskan hamba saya yang dimiliki. Tuan-tuan, kalau ada hamba saya, kita ni kerja relax aja, walaupun potong sawit, pekerja kita pun kita tak nak buang, tak nak kasih orang. Ni hamba kita, Abu Jahal bebaskan. Kerana suka saat Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Abu Jahal suka Nabi lahir, kita umat Nabi Muhammad, kalau lahir Nabi 12 Rabiul Awal, padam api sembahan kaum Majusi yang tak pernah padam. Runtuh istana Kaisar, runtuh. Maknanya kelahiran Nabi itu membawa kebenaran, membawa kebaikan, kemaksiatan hancur. Adakah kita sambut Maulid Nabi seperti mana doa yang dibaca Imam Perpaduan orang Islam hari ini kukuh balik? Kalau lama Nabi hadir Nabi, tuan-tuan, Nabi berperanan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Muhajirin, Aus dan Hadrat bergaduh ribuan tahun lamanya. Datang Rasulullah dapat menyatu padukan Aus dan Hadrat. Muhajirin dan Ansar, Nabi berperanan sebagai fa aslihu baina akhawaikum, yang berdamaikan. Kalau dalam negara kita ni, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, siapakah yang akan memainkan peranan untuk fa aslihu baina akhawaikum, mendamaikan di antara orang Melayu Islam kita ni? Afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Dia bebaskan hamba sahaya, habis umur dia bebas. Tapi bila Nabi ajak dia kepada Islam, dia tak nak. Abu yang kedua, nama dia Abu Lahab. Abu Lahab lagi ganas. Dia ketuk tiap-tiap rumah. Punya sukanya Nabi lahir, saat Nabi Rasulullah lahir ni, dia ketuk tiap-tiap rumah. Muhammad lahir, Muhammad lahir, Muhammad lahir, Muhammad lahir. Tiap-tiap rumah dia ketuk. Sampai Nabi besar, Nabi dewasa. Suatu hari Rasulullah kata, marilah wahai bapa saudara, wahai bapa Abu Lahab kata, dia bawa dekat lereng bukit, mari kita makan. Ajak makan, Nabi jamu makan. Tuan-tuan, pengusi tanya saya, macam mana nak ramaikan orang kat masjid? Tuan-tuan, hari tu khutbah Jumaat 2 minggu lepas berkaitan dengan mengimarahkan masjid, betul? Mengimarahkan masjid. Malam ni sepatutnya, tuan-tuan, saya berada di Masjid Jami' Mukarrabin Fekrah Cemplak, Fekrah Bukit Kepung. Di sana ada satu masjid, tuan-tuan, yang dinamakan Masjid Mukarrabin. Masjid Mukarrabin ni dia duduk di atas bukit. Bagusnya imam dekat situ, setiap kali ceramah saya nak mula, imam akan cakap, tuan-tuan, dalam kesibukan tuan-tuan mencari dunia yang bakal tuan-tuan tinggalkan, maka jangan lupa untuk cari akhirat untuk tuan-tuan bawa, kata tuan imam. Mari ramai-ramai datang ke masjid untuk duduk dalam majlis ilmu. Orang bertambah tak bertambah? Orang bertambah tak bertambah? Malam tu kebetulan JDT lawan Terengganu.
Orang dah pesan awal, ustaz, malam ni JDT lawan Terengganu, ustaz jangan kuliah panjang-panjang. Ustaz maklumlah tuan-tuan, ustaz maklumlah orang takkan ramai. Alhamdulillah ramai juga tuan-tuan, tapi bila umum orang tak ramai. Sebelah daripada masjid itu dia sedang bina satu menara tuan-tuan. Menara tu untuk letak speaker. Saya tanya kos bina menara ni berapa? Dia kata sekitar 200,000. 200,000. Azan berkumandang. Bila menara dah 200,000 dengan speaker lagi letak atas, tujuan dia nak buat apa? Takkan nak panggil lembu datang. Bukan nak panggil kambing datang pasang speaker. Kan? Tujuan dia nak suruh orang datang supaya jauh orang boleh datang ramai-ramai. Akhirnya habis pengumuman, orang ramai tak ramai, yang biasa-biasalah, yang luar biasa tak datanglah. Saya cakap dengan tuan imam, masjid ni bila azan, saya dekat rumah bapa saudara saya meninggal dunia sekitar 3-4 km, dengar seruan azan tu, dengar seruan azan. Dengar seruan azan. Kalau dah tukar speaker baru, mikrofon baru, speaker baru, orang tak datang juga masjid, jangan tukar lagi tahun depan speaker baru, buat habis duit je. Tuan-tuan buka ayat ke-45, 46 daripada surah Al-Isra. Fa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka, kata Allah, bila kamu bacakan padanya Al-Quran, kami letakkan di antara engkau dengan dia, kata Allah, ayat 45-46 surah Al-Isra, satu dinding yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan kami jadikan hati mereka itu tertutup, kata Allah, telinga mereka tersumbat, sehingga mereka tidak akan dapat memahami. Ni tuan-tuan, kalau botol ni tuan-tuan dah tutup air, macam mana cara tuan-tuan nak masukkan air dalam dia? Allah kata dalam surah An-Nahl ayat ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Aku keluarkan kamu dari perut ibu kamu, kata Allah, kamu tak tahu apa-apa. Aku bagi kepada kamu pendengaran, aku bagi kepada kamu penglihatan, aku bagi kamu hati. Pendengaran dulu tuan-tuan. Kalau ada telinga, tak ada, kami jadikan hati mereka itu tertutup, telinga mereka itu tersumbat, sehingga mereka tak dapat memahami apa yang kamu sampaikan, wahai Muhammad. Ini keadaan yang kita kena faham. Sebab itu tuan-tuan, saya mulakan kuliah dengan baca doa. Doa yang saya baca, Nabi Musa baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tuan-tuan pun hafal. Bila masa Musa nak betulkan Fir'aun, idhaba ila Fir'aun, beritahu. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Yang nak dibetulkan Fir'aun. Kenapa Nabi Musa berdoa? Betul lah kata Rasulullah, kalau batu yang keras direndam dalam air, kata Allah, tak akan menjadi lembut. Sebegitu juga hati yang keras tak akan guna nasihat. Paling-paling ustaz cakap, ustaz kuliah ni nak ngentam orang. Datang kuliah nak ngentam orang. Memanglah kuliah nak ngentam orang. Nak buat apa ngentam beruk? Beruk bukan masuk neraka. Faham tak faham tuan-tuan? Kalau beruk masuk neraka, baik aku pergi kuliah dekat beruk. Faham tak? Maka oranglah yang kita nak selamatkan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. 179 surah Al-A'raf. Kami jadikan isi neraka Jahannam ni, kata Allah, terdiri daripada jin dan manusia. Bukan babi dah. Bukan babi dah. Bukan tiang elektrik dah. Tapi jin dan manusia. Kita ni manusia tuan-tuan.
Seminggu lepas saya ceramah, saya kuliah kuliah dekat kat tempat. Saya tengok ada dua orang meleleh air mata dia. Kerana saya baca ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dia meleleh air mata dia jernih meleleh tuan. Aku tengok. Saya puas fikir kenapa dia menangis Kenapa dia menangis? Bila saya balik saya study balik ayat tu. Dia kata peliharalah diri kamu, satu kaum keluarga kamu. Oh. Diri kita ni pun tuan-tuan, kita belum tentu dapat selamat dah tuan-tuan. Apatah lagi nak tanggung keluarga kita lagi. Macam mana boleh selamat? Ni yang Nabi datang tuan-tuan. Saya cakap dengan orang subuh tadi, Nabi datang tak bawa projek pembangunan besar, tak bawa supermarket besar, Nabi tak bawa apa kata jambatan besar, jalan tar baru, Nabi tak bawa. Bila masyarakat Arab minta salihkan parit Muhammad, ni dekat air sungai, dekat kebun taman ni, salihkan air, jadikan bukit Uhud tu emas wahai Muhammad. Engkau belah bulan tu jadi tua Muhammad. Kalau kamu buat projek ni Muhammad, boleh alihkan air, kami terima Islam yang kamu bawa. Allah kata bukan tu kerja kau Muhammad, ini kerja budak-budak. Itu aku tambahlah. Kerja budak-budak. Yang kerja besar kau ni wahai Muhammad, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, bawa agama dan hidayah petunjuk. Kenapa agama, hidayah, petunjuk ni kenapa? Kerana agama, hidayah, petunjuk dia bukan sahaja mencapai bahagia dunia, malah dunia akhirat. Nabi kata ya bani Adam in salah adinukum salah adamukum salah amalku. Kalau agama kau baik, darah kau baik, daging kau baik, maka perbuatan kau juga baik. Wa in fasada dinukum, tapi kalau agama kau buruk, habis semua jadi buruk. Ini kisah dia tak? Sebab itu kadang-kadang kita duduk fikir khutbah di Jumaat di negeri Johor live, semua masjid cerita tentang meramaikan orang pergi masjid. Sampai hari ni ramai ke tak ramai? Batu Pahat ni saya secara ikhlas saya kata Alhamdulillah. Secara ikhlasnya saya kata Alhamdulillah. Tahu tak sebab itu di Batu Pahat bila orang ajak saya kuliah, saya semangat nak pergi tan. Minta maaf cakap. Betul saya kata betul, tak betul minta maaf cakap. Saya cakap terang macam ni. Nak bengkok-bengkok tak ada. Jadi ada orang tanya macam mana ustaz nak ramaikan orang pergi masjid? Saya kata nombor satu bukan penceramah. Nombor satu, makanan tu kena sedap. Ya. Ada satu tempat saya pergi tuan-tuan, di Parit Pelampung. Tuan-tuan tahu kuliah dia makan apa? Ikan baung masak gulai tempoyak. Sampai hari ni aku rasa lagi dah. Saya tanya budak yang main bola tadi, bila dekat sana dibuat satu big screen ke screen big tu, big screen besar, bola tu big screen. Saya kata macam mana orang boleh ramai? Dia kata ustaz kita buat cabutan bertuah. Oh, boleh masjid buat cabutan bertuah? Boleh dah agak-agak. Susun hamper daripada depan ke belakang. Jangan letak Mi Maggi, letak handphone Oppo tu. Nengok orang muda ramai tak ramai. Bagi cabut malam, hadiahnya subuh besok. Siapa tak datang subuh, batal. Orang kata ustaz, habis macam mana? Saya kuliah subuh tadi tuan-tuan. Kata hadis kursi tu sejauh mana kamu tahan, sejauh itulah aku tahan rezeki kamu. Sejauh mana kamu sumbang, sejauh itu aku sumbang. Tak percaya? If you not believe what I talking about, you will try. Air ni tuan-tuan, kalau dia dah penuh, agak-agak tuan-tuan tambah tak agak-agak? Dah penuh dah. Tuan-tuan tak akan tambah. Tapi bila air kosong, tuan-tuan isi tak agak-agak? Isi. Macam tu juga umpamanya tuan-tuan. Rezeki bila kita keluar tuan-tuan, duit masjid kita keluar, buat benda yang baik, majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tazkirah, buat benda baik. Percayalah tuan-tuan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau minum, orang akan tambah sikit kan? Kalau dah penuh, macam mana? Kisah tadi tak habis lagi. Musa berdoa kepada Allah tuan-tuan. Musa berdoa. Kalau Musa berdoa, Fir'aun, ini air tuan tutup gini. Ambil air tuan curah. Curah air. Air masuk tak dalam ni?
Mana mungkin air masuk, buka sikit, curah, baru masuk. Hati kita duduk dalam majlis ilmu kerana nak ilmu, tuan-tuan, nak peringatan. Barulah orang sampai, Allahu Akbar Ustaz. Kenapa hati saya keras? Macam ayat tak percayalah. Kami jadikan hati mereka tertutup, telinga mereka itu tersumbat, kata Allah. Tu Nabi Musa berdoa. Habis kita, kalau saya nak sampaikan kuliah, tuan, dalam perjalanan kita berdoa kepada Allah, tuan-tuan dia nak duduk dengar, agak-agak buka tak pintu hati. Maka Nabi kata, batu yang keras kalau direndam dalam air, kata Nabi, tak jadi lembut. Tuan-tuan ambil batu, rendam dalam air. Tak percaya, pergilah kerana Gunung Ledang, tengok sana. Tengok batu tu, angkat batu. Pasal batu diduduk dalam air tapi tak lembut? Kerana kerasnya batu. Maka begitu juga hati yang keras, kata Allah, takkan berguna padanya nasihat. Ni belum start tu, baru mukaddimah ni. Balik sikit. Abu Jahal. Kita pergi balik Abu Lahab. Abu Lahab, dipendekkan cerita, tuan-tuan. Bila Nabi kata ucap, baca sebut nama Allah, Nabi kata nak ajak makan ni, nak ajak makan. Sebab kuliah ni kena makan. Siapa kat sini yang tak suka makan? Angkat tangan. Semua orang suka makan. Orang kalau dah tak suka makan tu maknanya apa, Ji? Dah tak lama lah tu. Jadi makan kita suka kan. Jadi kuliah, lepas kuliah makan. Kuliah makan. Ini TO dan mana orang yang kuat iman datang dah, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dekat masjid, biasanya kan dia paparkan sepotong ayat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya senya, kata Allah, orang yang boleh mampu, yang boleh memakmurkan masjid Allah, orang yang beriman kepada Allah, beriman hari akhir. Betul? Tuan-tuan pernah kaji tak ayat itu? Tuan-tuan angkat sejadah tu, tuan-tuan angkat sejadah semayang, bayangkan 27 kali ganda, angkat sejadah. Ada duit tak bawah sejadah? Ada duit tak? Kalau ada duit 400 cukup lah, tuan. Aku ingat sampai simen luar orang semayang. Tapi tak ada, 30 tahun dah kita semayang, 40 tahun kita semayang. Betul tak? Orang kata pahala. Mana dia pahala, Ustaz? Mana dia? Pahala tu akhirat. Kalau tuan-tuan percaya, walaupun tak nampak, tuan-tuan datang. Pasal ada iman. Iman tu letak dia dulu. Sebab itu puasa pun, tuan-tuan, khutbah jemaat, semayang jemaat, kan diletak iman. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Bila seru azan, wahai orang yang beriman, seru azan, maka bersegerakan iman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan iman. Innama ya'muru masa, orang yang beriman kepada Allah yang dapat memamurkan masjid. Betul tak betul kalam Allah? Sebab itu bila Allah kata inna hadzal qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam, petunjuk yang paling lurus, tak ada siapa boleh salah. Okey. Dia pun minta, Nabi kata, aku beritahu kepada kamu, sepasuk tentera ada lekat senjata nak perang kamu. Kamu percaya tak agak-agak? Kata Abu Lahab, aku percaya wahai Muhammad. Kerana seumur hidup kau ni, kau tak pernah bercakap bohong. Walaupun sekali tak pernah cakap bohong. Nabi kata, wahai Abu Lahab, apa pandanganmu kalau aku katakan Tuhan aku, Tuhan kamu, Allah Tuhan yang satu, yang takdir 7 petala langit, 7 petala bumi, maka sebelum makan ni sebut nama Allah. Abu Lahab yang sayang Nabi ketika Nabi lahir, ketuk pihak-pihak pintu. Bila dengar yang cakap Nabi, teh dulu percaya tak cakap aku? Percaya, kau tak pernah cakap bohong. Nabi kata, kalau aku kata Tuhan kamu Allah, Tuhan yang satu, sembah Allah, apa pandangan kamu? Abu Lahab cingsing dengan dia. Celaka kau ni wahai Muhammad. Ini perangai Abu Lahab. Sebab tu saya kata Abu Lahab ke kita, Abu Lahab ke kita. Celaka. Allah kata tabat yada abilah abi wa tab ma aghna an umalu wa ma kasab sayaslana ramza talah abi wa imra'atuhu ammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Kan? Akhirnya balik Abu Lahab. Tak nak terima ajaran Nabi. Yang Nabi suruh sembah Allah, jangan sembah patung-patung tu, dia tak nak. Tuan-tuan, Al-Quran ni tuan-tuan, dia ajaran kalau tuan-tuan faham, dia relevan sepanjang masa. Kenapa saya kata gitu?
Kalau zaman dahulu orang sembah patung, hari ni ada tak orang sembah patung? Kalau zaman dahulu ada orang sembah api, hari ni ada tak orang sembah api? Kalau zaman dahulu orang menipu sukatan dan timbangan, hari ni ada tak orang menipu sukatan dan timbangan? Zaman dahulu rasuah, zaman hari ni ada tak rasuah? Quran ni dia relevan tuan-tuan. Sepanjang masa masih ramai lagi orang yang menyembah patung berhala. Tuan-tuan jangan ingat cerita Nabi tu cerita Nabi. Sampai hari ni orang sembah patung, sembah lembu dan sebagainya. Balik cerita tadi. Akhirnya dihantar seorang utusan, Al-Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ni tuan-tuan, dia seorang ahli bahasa, ahli syair, ahli sajak yang paitah pandai bercakap. Guna hantar lawan dengan Nabi supaya Nabi tewas tentang Al-Quran. Sebab itu dikaitkan dengan Nabi ni tuan, dikaitkan dengan Quran. Nabi dikaitkan dengan Quran. Datang hantar utusan nak lawan dengan Nabi. Bila dia datang jumpa Nabi, Nabi sedar kehadiran Walid. Nabi baca ayat Quran ni seayat demi seayat demi seayat demi seayat masuk dalam telinga Walid. Walid ngiling kepala. Kan bila dia balik, kaum bangsa dia sorak, Walid balik, kita menang, kita menang, kita menang, kata dia. Walid kata, engkau mengatakan bahawa Muhammad ini ahli sihir. Aku nak tanya, bila masa Muhammad ni belajar sihir? Kau mengatakan Muhammad ini pemecah belah masyarakat. Aku nak tanya kamu, bila masa Muhammad ini mula memecah belahkan masyarakat? Dia orang yang menyatu padukan masyarakat Arab Aus dan Hadrat Muhajirin dan Ansar. Kamu mengatakan bahawa Muhammad ini mengarang Al-Quran, mereka Quran, menulis Quran. Bila masa Muhammad ni pandai membaca? Muhammad tak kerti baca, tak kerti tulis. Macam mana kamu kata Muhammad karang Quran? Orang barat kata Muhammad ni bodoh, Tuhan dia pun bodoh. Dia suruh, dia tahu tak kerti baca, dia suruh baca juga, nak apa? Tuan-tuan, baca ni ada dua. Ada baca dengan tulisan, ada baca dengan alam. Baca dengan tulisan satu, kita tengok, kita baca itu. Yang kedua, baca dengan alam, kita tengok lampu dia menyala, bermakna ada kara tak? Siapa kata kat sini tak ada kara? Angkat tangan. Ni baca dengan alam. Kita tengok luar sana gelap, kita tahulah hari dah malam. Itu baca dengan alam. Kita tengok mata kita, kulit mata dah kabur, kulit dah kendur, gigi dah gugur, uban dah bertabur. Maknanya tak lama lagi masuk kubur. Yang tu yang orang tak nak nampak. Dia tak nak nampak, dia tak nak baca dengan alam. Baca dengan alam ni besar munafaat dia tuan-tuan. Kan tadi saya baca dalam ayat surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbuka qadhan famulaqih. Kata Allah, manusia, sungguhnya kamu telah bekerja keras menuju kepada Tuhan kamu, nescaya kamu akan menemuinya. Orang yang menerima catatan, kata Allah, dari sebelah kanan, dia akan dipeksa dengan mudah. Dan orang yang menerima catatan dari sebelah belakang, dia akan dipeksa dengan pembesaran yang ketat. Dia bersama yang beriman, bersama dengan kaum keluarganya yang beriman. Bukan semua. Saya duduk fikir yang beriman, tak semua. Lalu saya terfikir tuan-tuan, kita ni besok terpisah tak agak-agak? Siapa kat sini yang ramai-ramai ni, yang ramai-ramai ni nak bini mati, angkat tangan. Untung je dapat kahwin baru. Siapa nak bini mati, angkat tangan. Ada berani angkat? Orang perempuan yang ramai-ramai, bini aku pun ada dalam tu. Siapa yang nak suami dia mati, angkat tangan. Nak? Tak nak. Kan? Siapa yang nak masuk syurga, angkat tangan. Semua angkat. Ada juga tak nak tu. Pelik aku tengok orang. Ulang sekali lagi, siapa nak masuk syurga, angkat tangan. Semua nak masuk. Siapa nak mati, angkat tangan. Aku pelik je, aku tak nak. Nak masuk syurga kena mati. Kalau tak mati macam mana nak masuk syurga? Macam pelik tuan-tuan. Saya cakap tuan-tuan, tuan, kita ketawa-ketawa juga tuan-tuan. Tapi tuan-tuan berfikir saya cakap saya. Allah jadikan kepala kita ni dekat atas tuan-tuan.
Telinga kita kat bawah, mulut kita kat bawah, kemaluan kita lagi bawah. Maknanya apa? Islam suruh kita di kepala ke atas, suruh banyak berfikir. Banyak berfikir ni. Afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Kalau kat dunia ni tuan-tuan tak nak berpisah, tak nak mati isteri, tak nak mati suami, masa sampai tetap berpisah lah tuan-tuan, tetap akan berpisah juga kita suami isteri. Kalau perpisahan yang sekejap tuan-tuan tak nak, perpisahan yang lama, nak tengok-tengok mana bini aku ni agak tak ada, agak dalam aku. Kita tak nak. Sebab itu suami dia kena tegur isteri. Kadang-kadang orang perempuan ni bila dia berjalan tuan, betih dia bersuatu yang letrek. Saya ngajar kat sana tengah tempat tuan, ramai orang perempuan nak tegur cakap lah banyak-banyak kan, takut dia kecil hati tak datang terus. Sikit-sikit tegur, sikit-sikit tegur, sikit-sikit tegur. Kita tegur orang ni tuan, ada style ni tuan. Tahu? Ada orang kata ustaz keras, ustaz. Bukan keras. Orang nak kupas apple pakai pisau sposin aja. Tapi kalau orang kupas buah kelapa pakai pisau sposin, orang kata sengal. Dia kena parang belitung baru betul kan? Baik soalan. Jadi tak nak pisah. Macam Nabi kata, Nabi tak nak berpisah, kita bersama. Aisyah tuan-tuan, dia menangis tengok janggut Nabi. Nanti kita cerita sekejap lagi. Masa dah tinggal 20 minit. Gitu aja. Balik tadi soalan. Dia hantar Walid bin Mughirah, Walid bin Uqbah. Walid Uqbah pergi. Dia dengar ayat Quran tu masuk. Habis tu dia kaum bangsa dia sorak, Walid balik, kita menang, kita menang, kita menang. Walid kata, kamu mengatakan Muhammad ni ahli sihir. Bila masa dia belajar sihir? Kamu kata Muhammad ni pemecah belah masyarakat. Bila masa dia pecah belah masyarakat? Aku dengar Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad, kata Walid, seibarat sebatang pohon yang akar tunjang dia menjunam ke bumi, akar rambut dia turut mencengkam ke bumi, dahan dia pun turut cengkam ke bumi, yang menyebabkan dia tidak boleh berganjak walau sedikit sekalipun. Pokok kalau tuan-tuan tengok, akar tunjang menjunam ke bumi, akar rambut dia cengkam, dahan dia pun turut cengkam, nandakan pokok itu kokoh kuat insya-Allah. Tiup angin dia tetap pergi. Sebegitu. Belum habis dia bercakap. Belum habis, baru habis cakap aja muncul Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kamu lupa kami yang bagi kamu 2 ekor kambing. Kalau istilah dulu kambing, kalau istilah sekarang 2 lai kain plekat. Faham-faham lah, tak faham buat macam faham lah. Kami yang bagi kamu 2 lori tanah merah. Kalau istilah sekarang ni. Kata Ustaz Ismail Kamus, arwah Ustaz Ismail Kamus, al-fulusu fid dunia wa mampu sufi akhirat. Itu bukan hadis, tuan-tuan tak payah hafal. Nampak tak? Datang dia, kamu lupa dulu kamu susah, kami yang bagi kambing. Walid pusing 365 darjah. Kamu mengatakan Muhammad ahli sihir, aku benarkan Muhammad memang seorang ahli sihir yang hebat. Ni yang kata Nabi akhir zaman tahun 1976, ketak silap saya, di negeri Johor pernah dijadikan tajuk khutbah Jumaat. Nabi kata, Rasulullah kata, di akhir-akhir zaman nanti, kata Rasulullah, engkau lihat umat aku, kata Rasulullah, akan jadi umat yang terlalu kasih, terlalu cinta, terlalu sayang kepada 5 perkara yang tak sepatut disayang. Tapi dia benci sangat kepada 5 perkara yang sepatutnya dia sayang sangat-sangat. Saya tengok apa yang diajarkan oleh Nabi dalam surah Hadid ayat ke-20. Allah kata, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasalil ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatara musfaran summa yakunu utama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oh, cantiknya Quran sebut. Hidup di dunia ni, kata Allah, satu permainan, sendegurawan, perhiasan, saling berbangga banyak harta, saling berbangga banyak anak keturunan, seibarat hujan yang mengagumkan para petani. Bila turun hujan, jadi hijau cantik.
tapi tak lama dia kering lalu diterbangkan angin. Di akhirat ada azab yang keras, ampunan serta keredaan Allah. Itu yang Nabi bawa kepada kita. Tuan-tuan kajilah sesudut mana pun tuan-tuan akan nampak kehebatan Quran itu sendiri. Satu, kata Nabi, akhir zaman umat aku, kata Rasulullah, akan sayang sangat kepada hidup tapi benci sangat kepada mati. Dia tak nak mati. Sebab itu saya mulakan dengan hadis tadi tu kan. Hadis tadi, 5 benda tu, bila berlaku 5 benda, bermakna 5 benda tu akan berlaku. Antaranya sihat sebelum sakit. Masa sihatlah nak pergi masjid, masa sihatlah kita nak pergi surau, masa sihatlah kita nak sembahyang berjamaah. Besok dah sakit, siapa nak bawa? Waktu kata Nabi, waktu muda sebelum tua. Waktu muda ni adik-adik semua kuat pergi masjid masa muda. Jangan tak nak pergi masjid, pergi masa muda. Kalau dah lama biasa pergi masjid, insya-Allah sampai ke tua senang nak pergi masjid. Waktu muda, dah tua dah tak kuat lagi. Nak jalan pun, start motor pun, ni dah duduk lama-lama ni kan. Tengok dah bangun. Allah. Dan duduk lama. Tak saya tunggulah kejap lagi kan. Tak saya tunggulah. Dia punya banyaknya sebut nama Allah. Tak saya tunggu kan. Kau dengar je dia. Dengar cakap saya. Tak saya tengok. Nak bangun Allah. Banyak sebut nama Allah. Betul tak Ji? Jangan main-main. Tapi saya baca dalam satu hadis kursi, tuan-tuan, hadis yang ke-16, dia kata apa? Hei manusia, dia kata, kenapa kamu tak nak gunakan kesihatan dan keselamatan? Tempoh kamu sudah ditentukan, umur kamu ada waktu batasnya. Maka berbuatlah sesuatu yang beri kebaikan pada dirimu selagi kamu masih lagi punya kesanggupan. Hei manusia, sesungguhnya kamu masih lagi boleh berkelelamaan dalam urusan kamu di dunia ini, sedangkan setiap hari kamu terus-menerus menghabiskan usia kamu. Kan? Betul? Cuba tuan-tuan tengok orang main bola tuan. Kadang-kadang aku kesian juga. Kita boleh duduk, umur dah 70 tengok bola. Kat mana itu saya pergi? Kat Pesulung tadi. Habis kuliah, orang ajak ngeteh, kita keteh. Aku bukan tengok bola, aku tengok orang tua tengok bola. Kan? Kita tengok orang tua punya perangai. Kaki-kaki dia bergerak tu, punya sedapnya. Boleh duduk 1 jam setengah. Kuliah 1 jam, lama betul Ustaz. Betul tak betul? Wah, main bola tu kalau tuan-tuan fikir betul lah, dia kejar macam nak mati bola tu. Dah dapat disepak lagi. Kejar lagi ramai-ramai, disepak lagi. Cerdik ke tak cerdik? Aku cakap tak cerdik, orang marah. Tuan-tuan balik nanti, suruh imam ambil slipper, baling ke depan, ramai-ramai lagi. Sampai sana baling lagi, sampai pintu depan. Orang kata orang surau, parit didih, dah tak berapa nak betul. Main kejar-kejar slipper. Tapi ini dah hidup. Realiti je hidup, tuan-tuan. Realiti je hidup. Berpadukan Quran, permainan, senda gurauan, perhiasan, saling berbangga banyak harta, baling bangga anak keturunan. Macam air hujan tadi. Itulah yang Nabi bawa. Tuan-tuan kena sedar bahawa Nabi datang kepada kita, dia bukan ajar buat semayang, buat puasa, buat janggut, buat ni, tapi semua hidup Nabi ajar kepada kita, daripada masuk tandas sampai kepada mentadbir negara, sampai kepada menjadi seorang suami, menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat majmuk, menjadi seorang ahli siasah politik. Bagaimana Nabi mentadbir negara, menjadi ketua perang. Bukan sunnah Nabi yang kita ambil. Kita ambil janggut Nabi. Janggut Nabi itu satu sunnah Nabi, betul. Nabi kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Katakanlah kalau kamu cinta Allah, ikut aku. Nabi suruh simpan janggut, bulu ketiak Nabi suruh cabut. Orang Melayu bulu ketiak 13 kaki panjang. Anda cakap macam mana tuan-tuan? Kalau cakap kan tuan-tuan kecil hati. Balik nanti tengok sendiri. Betul tak betul? Bini lemah bini. Balik. Akhirnya dia minta, dia kata, dua kata Nabi akhir zaman. Satu, mak aku sayang hidup, benci mati. Dua kata Nabi, akhir zaman umat aku ni, kata Nabi, akan sayang kepada harta, tapi dia benci sangat hisab. Dia sayang dia punya, ni aku punya. Ayat yang saya baca di mukadimah dia.
kamu tinggalkan di belakang kamu. Ada orang tempat tuan-tuan ni mati dibawa close spender krokodil tak? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Tempat saya baru ni tuan, kawan saya meninggal, minta maaf cakap tuan. Saya tengok, saya tak tahu batu bahas sekarang tempat tuan-tuan. Bila kawan saya tu, sepupu saya meninggal tuan-tuan, kerja macam nak mati, duit kamai banyak duitnya. Tapi bila dia mati, tuan-tuan tahu papan untuk buat keranda dia 12 keping tu, biasa 12 keping. Kali ni dia dah tak ada keping lagi. Rupa dia pakai segoyang-goyang, pakai papan plywood aja. Sini pakai plywood ke papan? Kan papan dah mahal kan. Kalau papan 12 keping lebih kurang RM400. Boleh faham? Plywood baru RM40. Wah, ni kena tambah 2 jam lagi. Plywood tuan-tuan baru berapa ringgit? Dia potong plywood tuan-tuan, paku pun dah tak pakai sebab paku dah mahal pun imam. Orang dah pakai stapler aja. Saya takut besok mati kita tuan-tuan, minta maaf cakap bukan papan plywood, silap raya pakai polystyrene tau. Jangan buat main. Tuan-tuan jangan buat main. Betul yang kita punya ni tuan-tuan, yang kita dah sumbang pada jalan agama Allah tuan-tuan. Biar masjid tuan-tuan, ya tuan-tuan sumbang untuk buat kena baik. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislah wa hum la yuzlamun. Kan ini hakikat sebenar. Kalau kita duk fikir tentang agama, rumah kita tinggal, isteri kita tinggal, kereta kita tinggal, yang kita bawa apa? Amal. Bila Nabi kata if'alil khair fa innahu miftahul jannah, itu hakikat dia. Kita kena faham. Kadang-kadang kita terlupa dalam hidup kita. Dan manusia ni, insan, nisyan ni dia lupa tak? 3 kata Nabi, akhir zaman umat aku ni akan sayang kepada mahligai, rumah tempat tinggal. Tadi harta. Yang ketiga, sayang rumah tempat tinggal. Tak nak keluar, nak duduk rumah aja, tak nak keluar, nak balik aja. Besok tuan-tuan dah pindah, rumah ni masuk keluar. Hari ni saya kat sini tuan-tuan, dah keluar dah. Besok balik kuliah subuh dekat Melaka. Balik pula nak pergi ke Pagoh. Dari Pagoh nak pergi ke Seramat pula. Dari Seramat patah balik ke Muar. Nak pergi pula dekat Baik Yani tuan-tuan. Gitu. Masuk keluar. Rumah yang ada kalau keluar, masuk tu yang tiang 2 batang tu, kalau masuk keluar lagi tak agak-agak. Kalau keluar pun jadi agak-agak. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tuan-tuan tengok, setiap subuh Jumaat kita baca, Allah kata alangkah ngeri kalau kau dapat melihat, kau dapat saksikan orang berdosa besok ditunduk kepada dia. Dalam bahasa kitab Bahrul Mazi, dia mangkus. Mangkus ni makna dia mengecil tuan-tuan. Basah kuyup peluh dia. Telah mana Allah lihatkan kepada mereka seksa neraka. Dia belum masuk neraka, Allah tunjukkan di tempat kau neraka dia. Dah mati dah. Bila Allah tunjuk orang yang beriman, ditunjukkan pada syurga. Orang yang tak beriman, ditunjukkan neraka tempat masuk. Saat itu dia berintih, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kami nak balik ya Allah, kami nak balik. Kami nak buat apa baik ya Allah, kami dah yakin dah. Masa dah tak ada lagi tuan-tuan. Sebab itu bila Nabi ajar kita irtanim hamsan qabla khamsin tu, banyak kita yang duduk dalam surau ni tuan-tuan, ada yang tinggal 3, ada yang tinggal 2. Kalau tinggal 1 aja ni masih tak ingat juga akhirat, saya tak tahulah nak cakap apa lagi. Muda dah tak ada, sihat pun dah tak ada dah, lapang dah tak ada, kerja dulu duit banyak kan dah pencen, mana ada duit lagi kan. Tinggal hidup sebelum mati je. Kalau tinggal 1 ni pun orang tak ingat juga, tak tahulah bila lagi nak ingat. Betul tak? Setuju tak pandangan saya? Balik soalan akhirnya. Yang keempat,
Kata Nabi, akhir zaman umat aku ni jadi umat yang sayang kepada makhluk, kata Nabi. Dia lupa akan Allah. Makhluk dia ingat. Allah bagi nikmat. Wa in ta'udu nikmat Allah la tahsuha. Kamu nak hitung, kamu tak boleh hitung nikmat aku. Dengan Allah, dengan manusia dipuja-puja sanjung. Tapi dengan Allah yang bagi dia nikmat, subhanallah. Ada satu saudara saya tuan, dia punya mata ni tuan, mata dia ni terjatuh begitu tuan. Satu nikmat Allah Ta'ala tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Mata dia tu terjatuh tengah naik motor, mata tu otot dia rosak, terjatuh sendiri, menyungkuh masuk parit. Tengah naik motor tertutup, dah tak nampak, baru masuk parit. Satu nikmat, yang lain tak kira lagi berapa banyak nikmat yang Allah bagi. Sayang makhluk, lupa kepada Allah. Akhir zaman, kata Nabi, umat aku ni jadi umat yang kelima, sayang kepada dunia tetapi dia benci sangat akhirat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Memang tepat. Saling berbangga-bangga di kalangan kita, nak banyakkan harta, nak banyakkan anak keturunan, telah melekakan kita hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke liang kubur. Saya tak tanya tuan-tuan, 10 tahun yang lalu saya ceramah sini, 15 tahun yang lalu saya ceramah sini. Saya ingat dulu surau ni tak macam ni. 10-15 tahun yang dulu saya ceramah kat sini. Masa tu saya bawa kepada tuan-tuan apa dia tujuan, kenapa kita datang kat dunia ni. Nabi ajar kita kenapa kita datang. Sampai hari ni saya masih ingat lagi. Masa tu kan. Tapi kita nak ceritalah sejarah yang telah berlalu, kita tak nak cerita kan. Tuan-tuan yang kenal lah saya, yang tak kenal tak apalah. Kita nak cari tu, kita nak cakap bab kebenaran. Orang nak terima, orang tak nak terima, itu bukan urusan kita. Kulil haq, kata Nabi kepada Abu Zar, 8 pesanan. Walau kana, cakap Nabi sayang dunia ni, kata Nabi, tapi dia benci akhirat. Akhirat tu dia lupa, bahawa akhirat tu dia akan sampai sana. Dia tak ingat akhirat, dia sayang dunia ni, tapi akhirnya ditinggalkan. Okey, saya balik cerita tadi. Akhirnya dia minta kepada Nabi, dia kata kami boleh terima Islam yang kamu bawa ni, wahai Muhammad. Dia datang, Abu Jahal, Abu Lahab, ramai-ramai jumpa Nabi. Muhammad, kami boleh terima Islam yang kamu bawa. Kami mengucap 2 kalimah syahadat, terima Islam yang kamu bawa, dengan syarat kamu kena buat apa yang kami nak, bukan apa yang kamu nak. Nabi kata, kau nak suruh aku buat apa? Nak suruh aku ni buat apa? Dia pandang kiri, pandang kanan, nak cari Nabi, nak suruh ni buat apa Muhammad ni. Kalau kamu boleh buat, kami janji kami semua masuk Islam. Akhirnya dia nampak bulan. Kalau betul kau ni Nabi, kalau betul kau ni Rasul, wahai Muhammad, belah bulan tu jadi 2. Dia minta. Hari apa itu tuan-tuan, saya kuliah, orang tanya macam mana batu tu bercakap, Ustaz? Ni mukjizat Nabi. Macam mana kulit bercakap? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin, tangan bercakap. Dalam ayat yang lain, kulit, dalam surah Fusilat kata kulit kita bercakap. Orang cakap dengan saya masa tu, Ustaz, cakap ni biarlah relevan lah Ustaz. Macam mana kulit nak cakap? Dia bukan ada lidah. Awak tak percaya lah, saya kata. Percaya, tapi mana relevan? Kulit tak ada lidah, Ustaz. Telefon awak ada lidah, saya kata. Awak pakai telefon tu ada lidah. TV awak tu ada lidah. Ada tak lidah? Macam mana dia boleh keluar? Tuan-tuan letak copong dekat depan tu kan, normal, kata dia. Letakkan dia, letak ambil suhu kan, normal. Tuan-tuan pernah tanya tak, apa benda yang ada dalam tu hantu apa? Quran dah sebut sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil arwah wal azizul hakim. Quran dah sebut dulu dah. Baru orang percaya sekarang ni tuan. Kalau naik kereta Proton X70 kan dia bercakap kan, ada hantu apa dalam kereta tu. Nampak? Quran mendahului, nampak tak? Kalau orang faham, tapi orang kita tak nak rujuk Quran hari ni tuan-tuan. Waste kita ni tuan-tuan. Kalau nak ikut selamat dunia, selamat akhirat, ikutlah waste panduan Quran. InsyaAllah selamat dunia, selamat akhirat. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Isra ayat ke-15. Tengok dalam ayat itu. Saya tak nak kupas banyak mana tu. Balik kita cerita Nabi tadi. Akhirnya dia minta kepada belah bulan tu jadi 2.
Nabi angkat ni tuan. Doa Nabi minta sungguh-sungguh. Kita bila doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati pasal dah habis. Kita tahu dah tu. Kalau tak kan. Dia duduk Nabi angkat doa. Sungguh-sungguh Nabi minta. Saya baca tafsir dekat Masjid Jamek Bandar Muar tuan. Tafsir Mutiara Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim. Hebatnya Nabi Ibrahim berdoa. Kita ni ibadat kita, kualiti kita lah tuan. Tak mak cakap lah. Kita terpaksa akui tuan, inilah kualiti semayang kita. Dah 30 tahun kita semayang, 40 tahun kita semayang, Allah kata wa aqimus salah tali zikri, diri semayang untuk ingat aku semata-mata. Dalam bab puasa Allah tak sebut, dalam bab haji Allah tak sebut, dalam bab zakat Allah tak sebut, tapi dalam bab solat Allah sebut wa aqimus salah tali zikri, diri semayang ni untuk ingat aku. Siapa yang berani mengaku 5 minit di semayang tu sepenuh masa dia ingat Allah? Angkat tangan. Nampak tak? Melampau kita. Betul. Habis macam mana Ustaz? Inilah kemampuan kita kan. Maka kita doa, ya Allah, inilah amal aku yang aku mampu buat. Tolonglah terima amal aku, ya Allah. Jangan kamu tak terima. Sebab satu hari Nabi ceritakan tentang orang tuan-tuan yang datang pada hari akhirat dalam keadaan badan dia ni gemuk, sangat-sangat gemuk. Tapi bila ditimbang badan yang gemuk tadi tuan-tuan, tidak berat walaupun hanya sekeping kepak nyamuk. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa dia orang yang datang dalam keadaan badan yang gemuk tapi timbang tak berat walaupun hanya sekeping kepak nyamuk? Nabi baca ayat 105, 10345 surah Al-Kahfi, kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Tahu tak kamu, orang yang beri aku tahu kepada kamu, orang yang paling merugi perbuatan baik di dunia ni. Tersia-sia perbuatan baik di dunia, sedangkan dia menyangka, dia mengira dia telah melakukan sebaik-baik amalan. Siapa dia? Mereka itulah orang yang kufur engkar ayat Allah, kufur engkar pertemuan dengan Tuhannya, maka tersia-sia segala amal baik dia. Ini yang amal saya cakap tuan-tuan, dalam kegahirahan kita siapkan amal. Jaga-jaga kita sediakan bekas. Jangan sediakan bekas saja, tapi kita tak tengok dia bocor ke tak bocor. Air tak ada, kan main. Tapi tak ada bocor tak bocor. Kita tak ada air, bukan main. Kita bawa bekal kan main banyak, tapi tak kisah basi tak basi. Kalau basi tak boleh makan, kalau bocor habis aja. Amal bocor tadi itulah tuan. Punca akidah kita rosak. Sebab itu Nabi datang bawa kepada kita akidah yang betul. Kena jaga betul-betul. 2 minit lagi je. Sambung lagi. Dia minta Nabi minta doa belah bulan tu, Abu Jahal belah, terbelah dua tu. Sap, mengecil bulan tadi tuan-tuan. Separuh masuk dalam lengan jubah Nabi sebelah kanan, separuh lagi masuk dalam jubah Nabi sebelah kiri. Abu Jahal, Abu Lahab tengok. Kuncu yang sewaktu tengah dia tengok bulan tu terbelah dua. Bukan kecil-kecil. Turun kecil masuk dalam lengan jubah Nabi ni, masuk separuh dalam lengan jubah Nabi, disaksikan seluruh masyarakat Arab pada ketika itu. Naik balik bulan tu besar, bercantum jadi bulan balik. Tuan-tuan tahu apa kata Abu Jahal, apa kata Abu Lahab? Sebenarnya selama ni wahai Muhammad, kami cuma beragak-agak sahaja kamu ini ahli sihir. Rupanya kamu memang seorang ahli sihir yang hebat. Nah, inilah hati tuan-tuan. Sebab itu saya baca ayat ke-45, 46. Tuan-tuan tengok. Selama ni kami agak-agak aja Muhammad, kamu ahli sihir. Rupanya kamu memang seorang ahli sihir yang hebat. Ini Abu Jahal dengan Abu Lahab. Abu Talib tuan-tuan, dia sayang batang tubuh Nabi, dia jaga Nabi sejaga-jaga. Orang kata pelik Ustaz zaman dulu, kalau zaman hari ni ada orang yang buat kerja untuk tolong Islam, orang yang bukan Islam. Ada satu doktor bala tuan, dia bukan Islam tapi dia tolong perjuangan Islam. Dia tolong perjuangan Islam. Dia bukan Islam. Orang kata pelik Ustaz. Tak pelik. Zaman Nabi, Abu Talib tak masuk Islam, tapi Abu Talib bela Nabi, tolong Nabi.
Nampak tak? Nampak tak dalam bab ni? Dia jaga Nabi sejaga-jaganya. Allah baklah bagi keistimewaan kepada Abu Talib, tuan-tuan. Dia mati masuk neraka, menerima siksaan neraka yang paling ringan. Pakai terompah dari neraka, mendidih otak dia, menggelegak otak dia tadi. Kerana Abu Talib hanya sayang batang tubuh Nabi, tapi tak sayang Islam yang dibawa oleh Nabi. Abu Jahal sayang Nabi ketika lahir. Abu Lahab sayang Nabi ketika lahir. Abu Talib sayang batang tubuh Nabi, tak sayang agama yang dibawa oleh Nabi. Abu Sufyan sayang Nabi di penghujung hidup dia, baru dia nak sayang, nak terima Islam. Kan? Di antara banyak-banyak Abu Bakar lah Abu yang paling baik. Abu Bakar baik. Dia terima Islam yang dibawa oleh Nabi. Dia terima Islam yang Nabi bawa ni, dia boleh terima. Kita dalam suasana maulid Nabi ni, tetap buat maulid Nabi, kita jadilah. Saya kata jangan jadi orang yang sekadar sambut maulid Nabi, tapi sunnah berdasarkan Quran. Quran kata, kalau kita sayangkan kepada Allah, ayat yang kita kena pegang, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Kalau kita sayangkan kepada Nabi, ayat yang kita kena pegang, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sayang Allah, sayang aku, sayang Nabi, ikut Nabi. Kalau kita sayangkan kepada keluarga kita, tuan-tuan, ayat yang kita kena pegang, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Suatu hari Nabi seorang bapa, Nabi seorang ayah. Macam mana dia berperanan sebagai seorang bapa, seorang ayah? Datang rumah anaknya Fatimah Az-Zahra. Fatimah ni sedang kisar gandum. Sambil dia kisar gandum, Fatimah ni dia menangis. Sambil dia kisar gandum, dia menangis. Lalu Nabi tanya, apa perkara yang menyebabkan kamu ni menangis, wahai anakku Fatimah? Allah tidak jadikan mata kamu ni untuk menangis. Kata Fatimah, wahai ayahandaku, aku rasa terlalu penat bekerja. Suami aku Ali tidak tolong, tak bantu aku buat kerja. Tak banyak bantulah. Jadi aku penat. Kalau kamu jumpa Ali, tolong pesan kepada Ali supaya dia bantu aku buat kerja. Dia carikan aku ataupun cari seorang khadam bagi bantu aku buat kerja. Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, dia sibuk berperang pada jalan agama Allah. Bukan geteh, duduk berperang pada jalan agama Allah. Kata Nabi, baiklah. Nabi ambil batu kisaran tu, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pusing batu kisaran tadi. Bila pusing batu tu berpusing. Sambil batu tu berpusing, dia berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tak. Mula-mula sekali bini injut. Bila anak nak tidur, bini injut. Aku tak mahu jikalau aku dimadu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Itu dia. Laki duduk kat belakang. Anak tidur tak agak-agak. Terkebil-kebil mata anak. Bini pun fed up. Penat lanjut budak ni, tak tidur. Apa jenis budak agak? Abah dia injut. Abah dia pun injut lah. Ustaz Haji Boyan, hai senangnya dalam hati kalau beristeri dua. Kita hari ni tuan jauh tuan. Saya terlibat dengan pendidikan budak tuan. Aduh, minta maaf cakap lah. Saya tanya sendiri tuan, awak pergi semayang tak? Semayang Jumaat pergi tak? Semayang Jumaat pergi tak? Pergi ke tak pergi? Tak Ustaz. Kenapa awak tak pergi? Ayah saya tak bawa. Kenapa ayah awak tak bawa? Ayah saya pun tak pergi. Agak.
Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, semayang kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Betul? Maknanya Nabi semayang dulu. Nabi semayang, kita tengok. Bapak semayang, anak tengok. Kalau bapak tak semayang, anak nak tengok siapa semayang. Anak kata Nabi 7 tahun tak semayang, suruh dia semayang. Masuk 10 tahun tak semayang, rotan. Kalau bapak umur 40 tahun tak semayang, nak buat apa? Tak maaf cakap Tan, hari ni ramai orang tak semayang Tan. Ramai orang tak semayang. Minta maaf cakap Tan, saya nak beritahu tuan-tuan, ramai orang tak semayang hari ni. Bila hidup dah tak semayang, tak ada nilai lah. Kan? Nak buat macam mana? Dekat Unisel lagi tu Tan, Selangor, saya pernah pergi. Masa tu orang bahas tentang hukum akam Allah Ta'ala. Yang cakap tu cerdik pandai juga, bukan tak cerdik pandai. Tapi hidayah ni bukan semua Tan. Saya sempat baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin 6 golongan manusia yang dihumban masuk neraka sebelum dihisap. Tapi bila baca tengok, aduh sayu hati, saya tak nak kupas bab tu ini. Tiba isu masalah ada. Jadi dia kata hukum Allah ni, hukum Islam ni, kalau kita buat terburu-buru, nanti dia akan mendatangkan kesan buruk. Imej Islam juga buruk. Oh gitu. Habis saya kata kalau gitu, apa langkah kita nak perkenalkan tentang hukum akal Islam? Dah 65 tahun kita merdeka. Apa yang kita buat untuk perkenalkan hukum Islam? Apa yang kita buat? Sekurang-kurang 65 tahun. Diam aja. Dia kata orang nanti, kalau tuan-tuan nak kira gitu, Allah kata inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Mayang mampu cegah perbuatan keji dan munkar. Betul? Saya nak tanya, ada tak orang semayang hari ni tuan mencuri? Ada tak orang semayang hari ni menipu tuan-tuan? Ada tak? Ada tak orang semayang hari ni makan rasuah? Ada tak? Ada. Habis nak suruh dia berhenti semayang lah. Tak payah semayang lagi. Boleh? Suruh dia semayang juga. Kalau air ni tuan-tuan, dia nak sejuk tuan-tuan, dia bukan makan, dia makan masa. Air panas dia nak sejuk sikit demi sikit. Macam tu juga kemungkaran. Allah kata, hari ni tuan-tuan tengok, saya secara peribadi tuan-tuan, saya sedih masyarakat orang Islam kita hari ni tuan. Kerana dia terlalu nak sibuk sangat nak bergembira. Saya tak tahulah tuan-tuan kalau jalan motor ni. Jalan, tengok anak siapa tu yang peng. Tadi saya bawa kereta, dia siap keluar timbul apa tu? Macam mana? Aku tak tahu. Macam ni. Kita bawa kereta kan, dia siap keluar timbul ni. Apa asal lo kan? Saya tengok hari ni masyarakat kita dah sibuk dengan nak berseronok, nak gembira sampai dilupa akhirat. Tak mahu cakap. Okey. Balik persoalan. Dia pembalik, Nabi ambil batu, Nabi pusing. Bismillahirrahmanirrahim, pusing tu. Pusing dia berzikir, dia menangis. Nabi kata, wahai batu kisaran anakku Fatimah Az-Zahrah, Allah tidak jadikan kamu ni untuk menangis. Kenapa kamu nangis? Kata batu ni, ya Rasulullah, aku menangis ni, adakah kamu tak sanggup nak kisar gandum yang aku perintah? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Kalau kau perintahkan aku untuk kisarkan gandum di dua negeri, Yasrib dan Maghrib, Mekah dan Madinah, banyaknya Rasulullah, aku sanggup kisarnya. Kata Nabi, kalau begitu kenapa kamu nangis? Dia kata, aku menangis ya Rasulullah kerana aku dengar dalam sepotong ayat Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang beriman, pelihara diri kamu, kaum keluarga kamu dari bakaran api neraka Allah. Umpan api neraka tu adalah manusia dan batu batan yang pejar. Batu menangis tuan-tuan. Batu nangis. Inna jahannama kanat mirsada litarina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Allah kata orang yang mati masuk neraka, dia akan minum air yang panas mendidih, menggelegak. Dan air danau. 1000 umat manusia 999 adalah ahli neraka. Maka bila Nabi kata
Manusia, carilah Allah sekadar hajat kamu kepada Tuhanmu, dan berbuat dosalah kamu, kata Nabi, sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka aku. Hadis tu pendek aja tuan-tuan. Jangan kamu tengok sisa usia kamu yang berbaki, rezeki kamu yang sekarang, serta dosa-dosa kamu yang tertutup. 5 benda aja Nabi sebut. Manusia, carilah Allah, kata Nabi, sekadar hajat kamu kepada Allah. 1, cari Allah sekadar hajat. Kalau tengok pada zahir macam tak hajat, tak perlu. Macam mana Ustaz? Air ni bila saya perlu saya minum. Kalau saya tak haus, saya tak minum air ni. Nasi saya makan bila saya lapar. Kalau saya tak lapar, saya tak makan. Baju saya pakai bila saya tak ada baju. Kalau dah ada, saya tak nak lagi. Minta mak cakap tuan-tuan, udara, siapa tak nak sedut udara 3 hari? Angkat tangan. 2 hari ya cuti sedut udara, 2 hari. Boleh? Dalam bahasa kasarnya mam. 2 hari tak, bukan 2 hari tuan, 20 minit tak sedut udara. Maknanya tiap masa kita mesti cari Allah, dekatkan diri kepada Allah. 1. 2, kata Nabi, kalau nak buat dosa, kata Rasulullah, buatlah dosa, jangan banyak-banyak, sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka aku. Tuan-tuan balik kuliah ni sekarang, cari kuali burger, sewa sekejap, duduk atas kuali burger tu. Siapa boleh buat, aku bagi 50 sen. Betul, janji yang ditepati. Boleh? Kalau tak nak kuali burger, bawa motor sekarang sampai rumah, matikan enjin, angkat kain, buka close fender, duduk atas exhaust tu. Sekadar tu. Boleh tahan tuan-tuan? Tak boleh ya, tuan. Kita tak layak, tak tahan tuan-tuan. Api dunia ni pun tuan-tuan, kita tak tahan. 69 kali lagi tuan-tuan. Nabi khabar, Nabi dah tak ada. Yang ada hari ni ulama-ulama yang beri nasihat, tapi hari ni orang tengah sibuk kondemkan para alim ulama tuan. Subhanallah. Orang yang nak menyatukan ummah ni tuan, orang hentam sehentam-hentam ni tuan. Subhanallah, sian saya tengok kadang-kadang. Tapi nak buat macam mana? Nilai tu, ada orang tanya saya kata, apa cerita ni macam ni Ustaz? Cerita ni, awak kalau nak tengok, awak buka dalam surah Toha, awak akan jumpa dalam surah Toha tu cerita hampir sama dengan cerita tu. Hampir samalah kan? 3, kata Nabi, jangan kamu tengok, kata Nabi, rezeki kamu yang sekarang. Dah 10 tahun kita hidup di total makan nasi tolak tepat. Berapa banyak rezeki kita? Jangan tengok sekarang ni aja. Dulu, daripada dulu kita hidup rezeki berapa banyak, berapa tan kita makan nasi. Ada tak terima kasih? Dan dosa-dosa kamu yang tertutup. Jangan tengok dosa yang tertutup. Baki usia jangan tengok lagi, sisa usia kita dah habis dah. Kat sini ada yang dah 50 tahun, ada yang 60 tahun. Umur Nabi Muhammad, saya pernah tanya orang, cukup tak usia 63 tahun? Orang kata tak cukup Ustaz. Habis awak nak hidup berapa tahun? Kalau boleh. Nak berapa tahun? Nak berapa tahun Syekh? Sekarang umur berapa? 27. 51. Saya dah 56. Saya pernah tanya orang, 56, 63 tahun tempoh masa cukup tak untuk siapkan bekal? Orang kata tak cukup lah Ustaz. Mana cukup? 63 not enough, I tell you. Kalau tak cukup 63 tahun, saya kata awak nak hidup berapa tahun? 200 tahun? Bagi saya 63 tahun satu tempoh masa yang cukup. Kenapa? Kerana usia Nabi Muhammad 63 tahun. Dengan syarat tuan-tuan tak bazir masa yang banyak. Nak pergi muar ke Batu Pahat tuan-tuan, RM50 insya-Allah pergi balik cukup. Tapi kalau tuan-tuan panahkan enjin sampai 15 jam, bukan RM50, 100 pun tak cukup. Duduk kat warung aja dah 3 tahun. Tidur ni berapa tahun agak-agak? Kalau umur 60 tahun paling tak ada, kalau tuan-tuan tidur pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil pukul 11, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10, 11, 12. Tidur pukul 10, bangun pukul 5, bermakna 8 jam tidur, betul? 8 jam. Satu hari 24 jam. Bermakna masa untuk tidur tu berapa? 1/3. Kalau umur 60 tahun, 20 tahun habiskan untuk tidur aja.
Itu belum cerita tidur tengah hari, tidur petang, tidur dalam kuliah, tak cerita lagi. Malik sikit lagi ya, boleh ya? Sikit aku tak habis, aku tak puas hati lagi. Dan dosa kamu yang tertutup. Ya, dosa kita tertutup, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak buka dosa kita. Badan kita ni berbau, mulut kita berbau, ketiak kita berbau, air kencing kita berbau, najis kita berbau. Tuan-tuan perasan tak, dosa yang kita buat ni tak keluarkan bau. Kalau dosa kita berbau, agak-agaknya orang nak kawan kita tak untuk ketua kampung. Kita ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz orang boleh makan rasuah, Ustaz? Tak, awak baca ayat tu kursi tiap-tiap kali tu, awak baca tu, awak tengok ayat tu. Jadi ikutlah ajaran Nabi. Pelihara, Nabi pusing. Bila Nabi pusing, batu tu pusing, berzikir. Dia menangis. Nabi tanya, kau menangis apa? Kerana aku dengar umpan api neraka manusia dan batu. Kenapa Allah tak kata, tuan-tuan, umpan api neraka terdiri daripada besi? Kenapa? Kerana besi ni dia segagah-gagah besi, tuan-tuan bakar, dia cair, dia debur. Timah segagah-gagah timah dibakar, dia cair, dia lebur. Tembaga segagah-gagah tembaga dibakar, dia cair, dia lebur, tuan-tuan. Tapi batu dibakar menjadi bertambah keras, bertambah pejam. Malah dia mampu mengakis besi yang kuat, tuan-tuan. Orang asah barang gunakan batu. Batu bila dibakar bertambah keras, bertambah pejal. Tapi bila dikata menjadi umpan api neraka Allah, batu mampu menangis, tuan-tuan, takut azab siksaan Allah Ta'ala. Kita manusia tak pernah nak menangis, tuan-tuan. Betul, muasabah sendiri. Hamimah wa rassaqah, kata Allah. Rassaqah ni, tuan-tuan, air orang yang dah mati 3, 4, 5 minggu. Air bangkai hitam busuk meleleh tadi, tuan-tuan, air bangkai busuk hitam tu, air itulah yang menjadi minuman ahli neraka Allah. Ni patut yang kita fikir, tuan-tuan. Sayang Nabi tadi kena ikut sunnah ajaran Nabi. Majlis ilmu jangan tinggalkan. Majlis kuliah jangan tinggalkan. Perintah Allah, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beri peringatan supaya kita hidup terpandu. Nak jauh aja, tuan-tuan, kita terpandu. Nak jauh aja kita terpandu. Nak jauh kita terpandu. Satu cerita lagi, Nabi balik. Nabi kata pada batu, untunglah kamu batu, berbahagialah kamu yang dikatakan batu yang menjadi umpan api neraka Allah. Sebelum tu Nabi cakap, mana-mana orang perempuan yang mengkerat bawang tu untuk suami dia makan, iris bawang, kena meleleh pedih getah bawang, Allah bagi dia pahala. Orang perempuan yang bawa pakaian suami dia, Allah bagi dia pahala. Mengandungkan anak suami dia, Allah bagi pahala fi sabilillah. Mati beranak dapat pahala syahid dunia. Orang Melayu pula kata jadi pontianak. Ni benda ni tak banyak cakap. Satu hari Nabi balik bertemu Aisyah. Ni cerita akhir, tuan. Boleh ke 5 minit je man. Nabi balik. Aisyah sambut Nabi. Aisyah sambut Nabi. Nabi panggil Aisyah apa? Ya Humairah. Sambut Nabi. Disediakan air bagi Nabi minum. Aduh, kita ni kalau balik ji, bini sediakan air aja sedap Siapa kat sini balik bini bagi air, angkat tangan. Siapa orang perempuan ada ramai-ramai, bila laki dia balik dia bawa air, bang, air bang, ambil kain lap, bau nyawit, dia lap peluh kita ni. Sedap tak sedap ji? Agak-agak nak kahwin baru tak? Nabi balik, Aisyah dia dibagi air, bawa air kepada Nabi. Nabi minum air tadi. Bila Nabi minum, Nabi duduk tadi. Sesiapnya Nabi duduk, Nabi beberapa ketika Nabi berbaring. Aisyah tengok Nabi baring atas tadi, berbaring atas lantai tadi. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sila letak kepalamu yang mulia atas riba kaki aku, ya Rasulullah. Nabi tidur atas kaki Aisyah. Ji, ada cat?
Umur kita ni, Haji ada can tak? Rumah lagi je? Ada lagi? Agak-agak boleh tidur tak atas riba kaki rumah? Agak-agak. Aku ingat kalau malam ni balik tidur atas riba pun terbiat apa orang tua ni. Dan Islam tuan-tuan, dia tak pernah sepikan kasih sayang. Kasih sayang Islam ajar. Nabi bawa ke kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang Nabi bawa ni tuan, bukan tuan-tuan duk fikir yang ini, malah binatang pun dapat. Semalam khutbah jemaat tu dia tak kupah, tapi dia cerita rahmat tu, nak sembelih ayam pun disuruh pakai pisau yang tajam. Ini kebaikan yang Nabi bawa, jangan main-main. Tapi kita tak nak buka sejarah ni tuan. Sehingga Profesor Bernard Shaw kata kalau Muhammad masih hidup dekat dunia ni, saya tak baca perdebatan ni, nanti lain kali lah tuan-tuan. Saya rasa tahun ni lah minta ni ceramah panjang pula. Dia balik tadi, dia panggil Isriyah Umairah, Abi Aisyah bagi air Nabi minum. Sedapnya Nabi minum. Kita balik, bang, belacan habis, toge habis, tempe pun habis, lauk apa tak masak. Kita terkejut beruk tu. Biarlah duduk dulu rehat, pelan-pelan bang. Kan sedap sikit kan. Nabi masuk, minum, Nabi bagi. Aisyah kata, ya Rasulullah, letak kepalamu yang mulia atas riba kaki aku ni. Nabi baring atas kaki Aisyah. Aisyah ambil tangan dia, disapu kepala Nabi ni. Seronok tak seronok kalau nyanyikan lagi, tidurlah lakiku tidurlah, agak-agak boleh tidur tak? Tak apalah tak. Kita ceritalah. Aisyah tengok janggut Nabi ni tak? Dia hitung selai-selai janggut Nabi ni. Dia dapati ada lebih kurang 7. Dia mengatakan 9 helai janggut putih ni tadi. Dia fikir tuan-tuan, dengan janggut putih Nabi ni menandakan bahawa Rasulullah ni telah lanjut usia dan Rasulullah akan pergi meninggalkan aku lebih dahulu daripada aku. Jadi dia terfikir, dia duduk fikir, Rasulullah kalau dia meninggal, dia pasti akan masuk syurga Allah. Tetapi aku tak tahu nasib aku kat mana. Itu isteri Nabi. Kita baru jadi bini ketua kampung. Tersebut baru jadi bini ustaz aja kadang-kadang. Bini saya, laki saya ustaz, tak tahu ke? Tak betul? Ya tuan-tuan, kadang-kadang saya duduk fikir balik tak? Isteri Nabi. Nabi tanya, kenapa Aisyah? Kenapa menangis? Allah tak jadikan mata kamu nak nangis, kenapa kamu nangis? Aku tengok janggut putihmu ya Rasulullah, aku rasa kau akan pergi tinggalkan aku lebih dulu ya Rasulullah. Berat aku nak hadapi engkau masuk syurga, tapi aku tak tahu nasib aku di mana ya Rasul. Isteri Nabi, isteri Nabi. Tuan-tuan buka dalam surah At-Tahrim, tuan-tuan akan jumpa Nabi Nuh alaihi salam masuk syurga, isteri Nabi Nuh masuk neraka. Nabi Lut masuk syurga, isteri Nabi Lut masuk neraka. Fir'aun masuk neraka, isteri Fir'aun masuk syurga. Pelik, iman tak boleh diwarisi. Tuan-tuan bayangkan Musa duduk bersama dengan Fir'aun, bukan tempoh sehari, 2 hari, 3 hari, berpuluh tahun. Tapi sayang Fir'aun tidak mendapat sebarang manfaat daripada kehadiran Nabi Musa. Tuan-tuan jangan pelik, kadang-kadang orang yang rumah dekat dengan surau belum tentu dapat datang masjid, belum tentu dapat datang surau. Jangan sampai kita menjadi seperti mana Fir'aun yang duduk bersama dengan Nabi Musa tak dapat manfaat daripada kehadiran Nabi Musa. Kita rumah dekat masjid, dekat surau. Jangan sampai kita tak dapat manfaat daripada rumah kita yang dekat dengan masjid, yang dekat dengan surau. Betul tuan-tuan, fikir cakap saya ni. Iman tak boleh diwarisi. Nabi kata, Aisyah kata, aku risau dia Rasulullah. Apa yang risau? Aku tengok janggut putih yang ada, kau akan pergi meninggal. Berat aku nak hadapi situasi ni ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang berat sebenarnya? Kata Aisyah, yang beratnya kalau kau pergi tinggalkan aku ya Rasulullah, aku nak panggil kamu apa lagi? Kata Nabi, itu tak berat, itu biasa je. Ada tak yang lebih berat dari itu? Yang lebih berat daripada itu, bila kamu pergi meninggalkan aku, anak-anak nak panggil apa?
Kata Rasulullah, itu tak berat, itu biasa je. Ada tak lebih berat lagi tu? Ia lebih berat kalau kamu jenazah diusul keluar daripada rumah. Ya Rasulullah, aku tak boleh buat apa-apa. Berat. Kata Rasulullah, itu tak berat ya. Ada tak lebih berat? Aisyah kata, ya Rasulullah, yang lebih berat daripada itu hanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Rasulullah, wahai Aisyah, kamu nak tahu apa yang lebih berat dari itu? Yang lebih berat daripada itu bila Allah pisahkan roh dari jasad, dipisahkan nyawa. Cerita serempak sekali tuan-tuan, orang kafir hampir mati tuan-tuan. Mana kitab saya tinggal dalam kereta. Patutlah dia kata malaikat pukul peha dan punggung dia supaya roh tu keluar. Roh tu boleh keluar tuan-tuan. Depan katil mak saya ketika mak saya nak meninggal dunia, dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar. Jadi sesempit lubang jarum jahit. Dia panggil anak dia tuan-tuan, rentapkan urat leher dia, gagangkan urat leher dia supaya boleh keluar. Anak dia gegang tak kuat, dia tolak anak dia, cabut segala jarum yang ada, dia cengkam sekuat-kuat, dia rentak tuan-tuan supaya roh tu boleh keluar. Mati dalam keadaan terseksa. Itu disebut dalam Quran. Ada yang merangkak, ada yang saat orang kafir berada dalam tekanan sakaratul maut. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Qiyamah, tadi saya sembelih ayam, dia kata bertaut di antara betis kiri dengan betis kanan ni. Allahu Akbar. Mereka tahu itulah detik perpisahan. Kata Allah, siapa lagi dapat selamatkan kamu? Kata Allah. Tak percaya tuan-tuan boleh buka dalam surah Qiyamah, nanti balik baca. Kita tak nak baca. Nabi tinggal Quran, kita tak nak baca, tak nak tengok, tak nak kaji, tak nak selidik. Aisyah kata yang lebih berat adalah Allah mengetahui. Kata Nabi, ya Aisyah, yang lebih berat bila Allah pisahkan roh. Orang yang hidup akan menanggalkan cincin dari jemari dia, akan menanggalkan songkok serban dari kepalanya. Di saat orang hidup menanggalkan pakaian orang mati ni, Aisyah, orang yang mati berkata kepada orang yang hidup, yang suaranya didengari oleh seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi kecuali jin dan manusia. Nanti-nantilah dulu. Nanti-nantilah dulu wahai manusia. Sesungguhnya kesakitan roh cabutan nyawa tadi masih terasa sakit. Nanti-nantilah dulu kesakitan cabutan nyawa tadi masih terasa lagi. Kamu tahu tak apa yang lebih berat? Bila ditanggalkan pakaian-pakaian baru, dibuka, diganti dengan pakaian persalinan untuk dimandikan, jenazah merintih merayu. Nantilah dulu. Jangan kamu nak cepat tanggal pakaian aku. Aku masih belum puas beristirahat. Maka orang hidup tanggalkan juga pakaian. Kamu tahu tak apa yang lebih berat daripada ini, Aisyah? Kata Nabi, yang lebih berat bila jenazah ini diusungkan di tempat pemandian. Jenazah merintih kepada orang yang mengusung, jangan kamu kasari tubuh aku, sesungguhnya luka sakit masih ada lagi. Kamu tahu tak apa yang lebih berat bila jenazah ini dikapankan selapis demi selapis. Satu, dua, tiga, empat. Saat orang tutup wajah ni, kata Nabi, orang yang mati berkata kepada orang yang mengapankan, nanti-nantilah dulu, jangan kamu cepat nak tutup pandangan mata aku. Aku masih belum puas melihat mahligai-mahligai yang bakal aku tinggalkan untuk selama. Nanti-nantilah aku masih belum puas melihat anak isteri yang bakal aku tinggalkan untuk selama-lamanya. Nanti-nantilah dulu. Orang tutup juga kita. Sam. Kamu tahu tak apa yang lebih berat daripada itu, Aisyah? Yang lebih berat bila jenazah diusung keluar daripada rumah. Orang bawa jenazah tu keluar, Al-Fatihah sekali, Fatihah 2 kali, Fatihah 3 kali, keluar daripada rumah. Jenazah merintih kepada orang yang mengusung, nanti-nantilah, jangan bawa aku keluar, ini rumah aku, ini kenderaan aku, ini kemewahan aku, banner rumah ini beratus-ratus ribu, berpuluh tahun menanggung hutang bayar, jangan bawa aku keluar. Orang usung juga kita keluar, tak keluar. Pada saat itulah kita akan faham. Kata orang tua-tua dulu, tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Ada lagi guna harta?
Kawan karib ada lagi, sanak saudara ada lagi. Jikalau ada amal di dunia, itulah saja pembela kita. Kalau ada. Kalau tak ada, farji'na na'mal salihah, bagi aku balik ya Allah, aku nak buat amal baik, sungguhnya aku telah yakin. Jadi Nabi datang kepada kita, tuan-tuan, banyak ajaran yang kita boleh terima, tapi satu daripadanya Nabi ajar kepada kita tentang hidup dan adanya kematian, adanya syurga, adanya neraka, adanya hidup bertuhan, tuan-tuan. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat, saya pun dapat manfaat daripadanya, tuan. Kalau ada kekasaran, kesilapan atau menyinggung mana-mana perasaan, saya memohon ribuan ampun dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Takbir.